Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Irwan dan juga rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan slide saya yang bertajuk Interactive Design atau dalam bahasa Melayu ialah reka bentuk pengulangan. Nama saya ialah Muhammad Izzah bin Ahmad Nazir, bernombor matrik 147833. Saya berasal daripada Bagan Datuk Perak. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda sastra dengan pendidikan tahun pertama. Saya mengambil bidang sastra dengan pendidikan dan berasal daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Model yang telah saya terima untuk dilakukan kajian ialah model Iterative Design. Iterative Design merupakan reka bentuk berulang, iaitu proses merancang produk di mana produk tersebut diuji dan dinilai berulang kali pada peringkat reka bentuk yang berbeza untuk menghilangkan kekurangan dan kebolehgunaan sebelum produk tersebut dirancang dan dilancarkan. Dengan kata lain, ianya adalah proses memperbaiki dan menggilap reka bentuk dari masa ke masa. Reka bentuk pengulangan juga mempunyai 4 komponen utama, iaitu yang pertama ialah pemerhatian, yang kedua ialah idea, yang ketiga ialah prototype dan yang keempat ialah analisis. Bagi komponen yang pertama, iaitu pemerhatian, komponen pemerhatian ialah pemerhatian dilakukan terhadap masalah yang berlaku. Melakukan penyelidikan terhadap masalah yang dihadapi oleh pengguna, terhadap perkara yang berlaku oleh pengguna. Yang ketiga ialah senaraikan beberapa cara atau kaedah penghasilan produk bagi menyelesaikan masalah mereka. Dan yang keempat ialah kumpul maklumat dan catakan bagi memenuhi kehendak pengguna dalam penghasilan produk tersebut. Komponen kedua ialah idea. Idea dihasilkan berdasarkan maklumat yang telah dikumpul. Penghasilan produk perlu memenuhi kehendak pengguna yang mendapat menyelesaikan masalah mereka. Penambahan idea-idea lain perlu dilakukan bagi memenuhi tujuan memudahkan urusan pengguna dengan selesa apabila mereka memperolehi produk tersebut. Komponen yang ketiga ialah prototype. Fasa ini adalah amat penting di mana ia dikenali sebagai fasa pembinaan. Produk yang dihasilkan adalah berdasarkan idea yang dijana dan maklumat yang diperolehi. Setiap produk yang dihasilkan akan dicuba keberkesanannya. Sekiranya tidak berjaya, proses reka bentuk pengulangan akan terus dijalankan sehingga produk yang menepati kehendak pengguna terhasil. Komponen terakhir yang keempat ialah analisis. Bermula dengan penghasilan sesuatu prototype dan meminta pengguna untuk mengujinya. Selepas itu, maklum balas pengguna diambil bagi memperolehi keberkesanan produk yang dihasilkan. Proses pembinaan akan terus berulang sekiranya produk yang dihasilkan tidak menepati kehendak pengguna. Yang terakhir, sekiranya produk tersebut sesuai dengan cita rasa pengguna, maka proses itu telah pun berjaya. Seterusnya ialah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, masa yang diperlukan ianya lebih tertumpu kepada proses penghasilan dan penambahbaikan. Di sini di mana masa yang diperlukan untuk melakukan proses reka bentuk ini adalah tertumpu kepada proses penghasilan dan penambahbaikan sahaja. Ini menyebabkan masa untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Yang kedua ialah mudah untuk dilaksanakan kerana ianya sentiasa berubah mengikut keperluan dan kehendak pengguna. Ianya dilakukan berdasarkan kehendak pengguna pada waktu tersebut. Dan yang ketiga ialah proses yang dilakukan berulang kali akan menghasilkan produk yang terbaik. Apabila proses yang dilakukan secara berulang kali, maka penghasilan itu akan lebih baik kerana kesilapan yang sudah dilakukan tidak akan dilakukan lagi. Kekurangan bagi proses ini ialah proses pengulangan yang berulang kali tanpa sebarang hasil akan menyebabkan berlakunya pembaziran masa. Yang kedua ialah penggunaan sumber yang banyak juga diperlukan untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Yang ketiga ialah memandangkan ianya melibatkan banyak proses yang berulang, jadi ia tidak bernilai untuk projek yang lebih kecil. Persoalan,
Bilakah reka bentuk ini perlu digunakan? Reka bentuk ini boleh digunakan sewaktu berhadapan dengan topik pembelajaran yang sukar difahami oleh pelajar. Sebagai contoh, apabila pelajar menghadapi satu topik yang sukar untuk mereka fahami, guru boleh melaksanakan proses reka bentuk ini bagi memantapkan pemahaman mereka terhadap topik yang sukar untuk difahami. Mengapa reka bentuk ini diperlukan dalam pendidikan? Ianya adalah perlu kerana apabila mereka menjalankan proses reka bentuk ini, kesalahan yang sama akan dapat dielakkan daripada pelajar untuk melakukannya. Proses pembelajaran secara berulang juga akan meningkatkan daya ingatan pelajar dan ianya juga akan dapat memudahkan proses pemahaman dan peningkatan kualiti pembelajaran. Pendapat saya tentang minimalist presentation ialah pertama, menjimatkan masa dan kos kerana tiada yuran yang dikenakan. Hampir kesemua minimalist presentation merupakan presentation secara percuma. Yang kedua ialah mudah untuk difahami kerana reka bentuk yang digunakan lebih teratur. Dan yang ketiga, lebih ringkas dan mudah untuk menarik perhatian penonton. Okey, kesimpulannya, reka bentuk berulang adalah sangat penting untuk menjana sesuatu produk yang lebih baik bermutu kerana proses yang dilakukan secara berulang kali akan menghasilkan produk yang amat berkualiti. Okey, itu sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.